Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mujahid baru tampil semula setelah lama berdiam diri. Beliau berkata, TH jual aset, bertaubatlah dan akui terlanjur. Itu kata Mujahid. Sehari selepas rayuan saman ke atasnya ditolak mahkamah, Naib Presiden Amanah Mujahid Yusof mengingatkan pihak tertentu yang giat menyebarkan dakwaan kononnya Lembaga Tabung Haji TH menjual asetnya kepada orang bukan Islam. Mujahid yang pernah menjadi Menteri bagi Hal Ehwal Islam semasa PRU ke-14 pada 2018 lalu berkata, fitnah tersebut sudah tersebar dengan sangat meluas dan menyebabkan kebencian. Pihak terbabit katanya seperti tidak mengendahkan persoalan dosa dan pahala serta nasib yang menimpa pihak yang difitnah. Dia juga menegaskan persoalan yang dibangkitkan itu bukan membabitkan dirinya secara pribadi sahaja, sebaliknya melibatkan pihak yang lebih ramai dan meluas. Katanya dalam satu ciapan beliau di dalam Twitter, beliau berkata, bukan soal saya saja, tetapi persoalan umat. Pohon maaflah kepada TH milik umat ini. Beristighfarlah kepada Allah dan taubatlah. Katanya dalam satu ciapan di Twitter pada hari ini. Saya pun tak pasti kenapa fitnah tak pernah lekang, tak pernah habis di Malaysia ini. Suka sangat buat fitnah. Sudah kalah, minta maaf, buat fitnah lagi. Fitnah telah tersebar dan kebencian meluas, kata Mujahid dalam Twitternya itu. Soal dosa pahala, mangsa fitnah, TH yang difitnah, bukan soal saya tapi soal umat. Pohon maaflah kepada TH milik umat ini. Istighfarlah kepada Allah dan taubatlah. Akuilah para penyebar anda terlanjur. Allah Maha Pengasih katanya. Lepas itu ada satu tangkap layar, mahkamah buktikan ulama PAS memfitnah di dalam masjid. Itu tangkap layar dia lah yang disertakan di dalam Twitter itu. Ustaz Dusuki Abdurrani menuduh tabung haji menjual aset kepada bukan Islam ketika berceramah di dalam masjid. Akhirnya itu dibuktikan di mahkamah dengan Dr. Mujahid menang saman fitnah. Ulama PAS Dusuki Rani diperintah membayar kos sebanyak RM11,000. Jadi ternyata beliau telah memfitnah. Mahkamah membuktikan dia memfitnah. Jadi itu sebabnya Mujahid kata bertaubatlah dan kalau saya berhenti, jangan buat lagi. Mengiring kenyataan itu ialah rakaman audio Mujahid mengulas mengenai keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam semalam. Pada Februari 2020 yang lalu, bekas timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Selangor, Ahmad Dusuki Abdurrani, mendakwa langkah yang diambil TH untuk memindahkan hak milik 4 hotel agensi itu sebagai suatu pengkhianatan besar dan jahat terhadap umat Islam di negara ini. Menganggap langkah berkenaan yang diambil kerajaan PH ketika itu sebagai menstrukturkan semula TH sebagai tidak logik. Ahmad Dusuki juga mendakwa ia akan dikenang orang ramai sehingga ke liang lahat. Katanya, ni tengok bagaimana jahatnya yang dilakukan ini. Yang tanggung ini kamu kena tanggung sampai di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala jangan main-main harta orang Islam kan, katanya. Yang ni kalau orang sebut sampai masuk dalam kubur orang sebut sampai masuk dalam kubur, katanya dalam satu rakaman ceramah yang disiarkan di saluran YouTube-nya. Kira-kira 5 bulan kemudian apabila PAS dan PN menjadi kerajaan selepas langkah Sheraton, Ahmad Dusuki menyatakan kesyukurannya terhadap prestasi TH
yang mencatat lebihan aset 1.9 bilion. Untuk rekod, Menteri Agama dan timbalannya ketika itu disandang oleh pemimpin PAS. Katanya, Alhamdulillah di atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Semoga TH lebih berdaya saing untuk masa akan datang selain dapat digunakan kerajaan untuk meningkatkan ekonomi ketika negara kita dihimpit wabak COVID-19, katanya. Ahmad Dusuki pada 2022 mengemukakan saman ke atas Mujahid selepas dia menganggap siapan pemimpin amanah itu bersifat memfitnahnya. Bagaimanapun, hakim di Mahkamah Seksyen Shah Alam menolak saman Ahmad Dusuki. Bekas calon PAS dalam PRU 14 itu juga diarahkan untuk membayar RM11.000 sebagai kos kepada Mujahid. Ahmad Dusuki kemudian membuat rayuan berhubung penolakan tersebut di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Sekali lagi permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah semalam. Ahmad Dusuki kemudian diarah membayar kos guaman Mujahid sebanyak RM7.000. Kata Mujahid, dengan terbuktinya dakwaan dibuat ke atas TH sebelum ini adalah fitnah, wajarlah mana-mana pihak yang membuat tuduhan serta menyebarkannya bertaubatlah. Kata Mujahid, istighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah. Akuilah para penyebar bahawa anda terlanjur kerana Allah Maha Pengasih, katanya. Tambah bekas ahli Parlimen Parit Buntar itu lagi, keputusan Mahkamah Tinggi semalam juga berjaya mengembalikan maruah TH yang berdepan dengan pelbagai tuduhan sebelum ini. Hentikan fitnah politik ini yang terbukti ia suatu pembohongan besar dalam sejarah TH, katanya. Kemenangan ini mengembalikan maruah TH dan umat Islam, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Daulat tuanku, di Garhayu Sultan Johor. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ini titah daripada Sultan Johor kepada semua yang memang bernafsu untuk mahu tumbang menumbang kerajaan, tukar-tukar lagi kerajaan. Akhirnya ke bawah duli yang maha mulia Sultan Johor bertitah. Dengarlah, kamu semua ahli politik yang mau berkuasa, tak henti-henti dengarkan titah daripada Sultan Johor ini. Baginda berkata, sudah-sudahlah. Desas-desus kerajaan bertukar, sudah-sudahlah. Itu titah Sultan Johor. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar beranggapan kabar angin mengenai kemungkinan kononnya berlaku lagi pertukaran kerajaan di luar pilihan raya sekali lagi perlu dihentikan segera. Melalui satu kenyataan yang dibuat di Facebook pada malam ini, Sultan Johor itu bertitah baginda berasa bimbang dengan desas-desus berkenaan walaupun pilihan raya umum sudah 6 bulan berlalu. Dalam PRU tersebut, titah Sultan Ibrahim, rakyat meletakkan harapan yang tinggi dan memberi undi masing-masing untuk memilih 222 ahli parlimen bagi mengembalikan kestabilan dalam negara. Namun titah baginda, sehingga kini semua 222 ahli parlimen terbabit ini masih lagi tidak dapat bersepakat, sehingga kan masih ada gerakan untuk cuba menggagalkan kestabilan yang sedang dibina. Baginda bertitah, jadi semua ahli parlimen Malaysia, ahli politik Malaysia, dengarkan titah baginda Sultan Johor ini. Baginda bertitah, keadaan sebegini adalah tidak sihat untuk semua lapisan masyarakat negara kita, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kedudukan kita di peringkat antarabangsa, titah baginda. Kerana itu baginda bertitah, sudah-sudahlah. Sampai bila lebih 30 juta rakyat Malaysia hendak menanggung keadaan sebegini? Itu titah Sultan Ibrahim. Desas-desus mengenai pertukaran kerajaan atau pertukaran Perdana Menteri sekali lagi mula kedengaran selepas ianya dimainkan setengah pihak, khususnya selepas Pakatan Harapan terpaksa bekerjasama dengan Barisan Nasional
untuk membentuk kerajaan pada tahun yang lalu. Walaupun memiliki kerusi terbanyak pada PRU15 yang lalu, yang diadakan pada 19 November 2022, ia masih belum cukupi untuk gabungan berkenaan membentuk kerajaan kerana gagal mendapat majoriti. Ia mendorong kerjasama dibina di antara PH dan BN di sebalik perseteruan yang panjang di antara kedua-dua parti. Ia kemudian disertai oleh gabungan parti dari Sabah dan gabungan parti daripada Sarawak. Bagaimanapun, sejak akhir-akhir ini kabar angin itu disemarakkan lagi dengan pelbagai cara. Misalnya antaran berteka-teki salah seorang pemimpin kanan Bersatu, Muhammad Faiz Naaman. Ini bukan Bersatu lah, Perikatan Nasional. Seorang pemimpin kanan Perikatan Nasional, Muhammad Faiz Naaman, berkata semalam, wartawan tanya pasal 126 tu, saya sebut maaf, tidak komen, just wait and see. Saya juga tak pernah cakap itu nombor apa kan, katanya. Tapi dulu Anwar pun selalu sebut I have the number. Hari ini PAS dilaporkan bekerjasama dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang kini menjadi antara pengkritik utama kepada kerajaan. Okey, dan yang tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah pating mohon diampun. Semua ahli politik, semua ahli parlimen, kamu perlu dengar apa yang dititahkan oleh Sultan Johor ini. Sayangilah Malaysia, bukan nak saja berkuasa saja. Apa yang mau takut sangat kalau orang lain berkuasa? Tenang sajalah. Nanti lepas 5 tahun boleh pilihan raya lagi. Kecuali ada sesuatu yang disembunyikan, takut untuk terbongkar, mungkinlah mau cepat-cepat tumbangkan. Kita tunggu saja. Jumpa lagi. Bye-bye.